Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم وجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi kehendaki baik kepada kita, boleh bersama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita seperti biasa. Akan kita dengar sedikit daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala pada malam ini daripada mata pelajaran yang ke-6 Kitab Muqarrar Al-Aqidah kelas 9 sanawiyah tu. Kita akan baca tentang masalah apakah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang kekuasaan Dia yang ada di diri manusia. Setelah daripada kita baca kali yang pertama, kata atas daripada kita ni tidak ada udara, maka itu adalah perkara yang benar daripada orang-orang yang buat kajian tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka itu tidak syak.
Kata Al-Quran ini adalah mendahului ilmu pengetahuan yang baru. Dia itu telah mendahului ilmu pengetahuan yang dapat kita tahu kebelakangan hari ini. Itu menunjuk kata Al-Quran adalah kitab mukjizat yang bukan semata-mata dia itu hendak cakap, hurai dan menerang tentang masalah al-akhirah faqat sahaja. Bukan. Bahkan dia itu akan menerang kepada kita akan kejadian makhluk dia. Supaya kita tu hendak mentambahkan iman dengan apa yang Tuhan itu royak. Tuhan tahu kata kita ni sekarang ayuhan nas, wahai manusia, wahai saudara yang dihormati sekalian. Kata kita sekarang ini ada di atas muka bumi Allah. Duduk di alam dunia. Bukan alam akhirat sekarang kita duduk. Maka bagaimanakah kita nak menggerakkan iman kita, nak menambahkan iman kita, supaya nak bawanya iman kita sampaikan kepada hari kemudian, hari akhirat. Itu pastilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenanya ambil penting masalah tu. Supaya kita sendiri boleh ambil faedah daripada Tuhan yang menjadikan kita sendiri. Itu adalah hakikat agama Islam. Agama dunia dan agama akhirat. Agama jasad dan agama roh. Agama akal fikiran dan agama harta benda. Bukan sekadar agama berat sebelah mana-mana. Itu bukan. Mari kita tengok pada muka pada halaman yang ke-27 tu. Pada halaman yang ke-27. Halaman yang ke-24. Pada mata pelajaran yang ke-6. Al-Quranu yasbiqul ulum al-hadithiyah. Al-Quranul Karim mendahului ilmu pengetahuan yang baru. Salah satu daripada ilmu pengetahuan yang baru yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak khabarkan kepada kita, insya-Allah kita akan dengar bersama melalui kitab muqarrar. Anak-anak cucu kita duk belajar mengaji di madrasah-madrasah dengan asatizah, alim ulama kita. Sekarang ini dia kata gana? Dia kata Al-Quran, Quran kita ni yang ada di tangan kita tu lah. Apabila itlaqnya Quran, makna Quran yang ada baina daffatain. Quran yang ada di hadapan kita tu. Quran yang kita duk baca setiap hari. Yang kita duk tadabbur, mengaji setiap pagi dengan alim ulama kita. Quran hak tu. Hak kita duk dengar daripada para-para imam kita baca dalam semaya. Baca dalam khutbah. Baca dalam pengajian, pelajaran, semua itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Jalla Jalaluh. Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Daripada Allah Ta'ala lah yang mula akan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kepada dia lah, makna kepada Allah lah pada akhir zaman Tuhan nak tarik balik. Tidak tinggal di dalam mushaf kita ni walaupun satu huruf. Tidak tinggal di dalam dada walaupun satu huruf. Itu adalah Al-Quranul Karim. Adalah mukjizat yang besar. Ia ada royak gapa kepada kita. Yukhbiru, ya khabar mari. Bitarakkuzil ihsas fil jild. Qabla masyrahin. Makna kata, Quran itu mengkhabarkan dengan nak menyabitkan perasaan di kulit. Perasaan tu berasa di kulit. Kulit dia. Kulit seseorang manusia kita ni lah. Diri kulit kita ni ada perasaan. Cuba kita pecek tengok. Cuba kita pulah gitu tengok. Kita akan rasa. Ihsas. Ihsas ni berasa perasaan. Berasa sakit. Berasa panas. Berasa sejuk. Berasa pedih. Berasa apa nama? Seni. Berasa apa? Ya berasa di mana? Berasa di kulit. Dan kulit kita ni satu kekuatan, satu tanda kekuatan
kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada di diri kita. Ini kulit. Dengan kulit ni adalah perkara yang kita itu boleh bernikmat dengan dia. Beberapa perkara yang Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran kata, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kita tak perhati ke? Kerana apabila kita tengok kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap diri kita sebagai manusia ni adanya beberapa perkara yang susah, yang sukar nak jadi. Ada orang tu, ada orang ni, ada jalan angin, ada jalan air, ada jalannya ada jalan bernyawa, ada jalan keluar, ada jalan banyak. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan di dalam diri seseorang kita. Tetapi hari ini Allah Ta'ala nak kecek, nak royak kepada kita tentang kulit kita. Kulit yang ada di diri kita. Itu adalah tanda kebesaran. Supaya kita kan, kalau kita pergi pegang dengan kulit kita, perkara yang kita itu setuju dan kita itu serenuk. Macam mana perasaan? Macam mana perasaan? Perasaan akan jadi, adalah perasaan itu nak takbir. Seorang itu ia ada kekuatan, ada perasaan yang bermasing-masing. Ia tak serupa. Orang ni setuh dengan merani, ia berasa gitu. Orang ni setuh dengan merani, ia berasa gitu. Ia tak sama. Hal yang kita dah berasa sedap, timbul daripada kulit, terasa di hati, naik ke kepala, kepada diri, jasad kita semua ni, itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah tanda kebesaran Allahu Jalla Jalaluh. Tu herayak dalam Quran di awal. Qabla, sebelum daripada nak adanya alat pembedahan, alat-alat yang nak mai royak kepada kita, alat-alat canggih hak baru-baru ni yang ada di hospital di masing-masing tu, Al-Quranul Karim royak belum pada tu lagi. Sebab apa boleh royak lagu tu? Kerana lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida. Allah Ta'ala waktu turun Quran dengan ilmu dia. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tak ke Tuhan ni tahu. Hamba dia, makhluk dia yang dia berjadi. Memanglah Tuhan tahu. Sedangkan dia itu berhalusi, sangat bijaksana. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu turun Quran tu, Tuhan menyaksi. Waktu dengan ilmu, malaikat pun menyaksi juga. Itulah Al-Quranul Karim. Yang kita duk turut bayangnya dia. Yang kita duk agakkan dia sebagai imam. Kita sebagai makmum nak ikut dia. Yang kita yakin kata Quran nak bawa kepada jalan lulus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Quran nak bawa kita kepada jalan yang lulus, jalan yang tinggi, jalan yang semasa, jalan yang taqaddum, jalan yang semasa lagi boleh tengok akan datang perkara itu. Ini ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran bukannya kitab untuk nak haru-harakan hidupan manusia. Al-Quran bukan kitab nak kacaukan suasana hidupan, suasana dunia, tidak. Al-Quran bukan nak bawa kita kepada kemunduran, bukan. Al-Quran tak bawa kita itu kepada kemusnahan, bala petaka, tidak. Dengan sebab itu, Tuhan kata, famani, Tuhan kata dalam surah Taha tadi itu, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa dia turut akan isi kandungan Al-Quran, mana ajaran dia, ajaran Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, la yadhillu wa la yashqa. Tuhan jamin. Kata orang tu tak silap jalan, tak jadi kecelakaan dalam hidup dunia walaupun akhirat nanti. Maka hari ni kita nak tengok Tuhan duk royak hak kulit kita ni, duk di diri kita ni. Macam mana? Mari kita tengok.
Dia kata al-amthilatu kathirah. Contoh-contoh tu banyak dalam Quran hak Tuhan sebut, bukan sikit. Banyak hak Tuhan sebut dia dalam Quran. Nazkur minha. Akan tetapi kami nak sebut setengah daripadanya. Kerana kita mengajar orang ataupun kita royak ke orang ni, dia tak kena royak belaka. Royak belaka mana kata kita tak hajar orang tu jadi cidik. Tak. Dalam Quran kita, ulama kita ni waris setengah-setengah. Banyak lagi. Nampak tepat-tepat tu. Tuhan pun dia royak sikit-sikit gitu. Supaya nak kita tu guna, panggil i'malul aql. Gunakan akal fikiran kita, kebijaksanaan kita untuk nak tahunya hakikat-hakikat hak Tuhan. Royak, Rusia hak Tuhan royak yang patut padan dengan kita. Hak dunia yang patut padan dengan kita. Hak Tuhan royak semua tadi hak patut padan dengan kita. Bukan hak yang tidak patut padan dengan kita tak kuasa nak melaksanakan, itu bukan. Nazkur minha mithalan. Nak sebut daripada contoh-contoh yang banyak itu sebagai misal. Nak buat contoh. Min asrarit tarkib. Nak sebut daripada apa? Min asrarit tarkib fi jismil insan. Daripada rusia-rusia susunan-susunan di dalam diri manusia. Di dalam apa? Di dalam diri manusia. Diri kita ni bersusun daripada beberapa perkara bahan-bahan. Nak boleh jadi seseorang manusia yang boleh bergerak, yang boleh duduk bercakap, yang duduk hidup ni Allah Ta'ala jadikan dengan beberapa susunan dia. Jenis daripada orak dia, jenis daripada darah, jenis daripada daging, jenis daripada tulang, jenis daripada perasaan, jenis daripada fikiran, jenis daripada kekuasaan dan sebagainya. Banyak daripada jenis-jenis yang Allah Ta'ala susunkan duduk di dalam diri manusia. Hakikat ni kita kena percaya. Kalaulah orang merupakan diri manusia dengan jenis daripada getah ke, daripada kain ke, daripada batu ke, daripada kayu ke, rupa lukis serupa dengan manusia. Akan tetapi ia tak serupa perasaan susunan itu dengan manusia. Cuba kita setuh tangan hak bukan tangan manusia asal, kita setuh tengok berasa lagu mana. Dan kita setuh tangan manusia hak Allah Ta'ala jadi, tak serupa. Gerak tangan gini ni, kalaulah bukan kejadian Tuhan asal, dia tak gerak lah ni, dia gerak pasal lain. Dia tak serupa dengan hak Tuhan buat. Ini adalah Allah. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Ini demikian itulah Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala yang jadikan segala-galanya. Kana al-mu'taqadu anna al-ihsas min sifatil jasad. Didapati kebanyakan orang faham dan orang dok percaya, orang dok pegang di hati masing-masing bahwasanya al-ihsas. Ihsas ni perasaan. Perasaan ni yang keluar tubik daripada jasad manusia sebagai sifat yang kita sendiri tak boleh nak royak hakikat dia macam mana. Hak kita duk rasa, hak kita duk jadi senyum, duk jadi bahagia, gembira, itu kesal dia. Nampak senang molek demo tu. Mana kata apa? Adanya perasaan yang dia itu jadi molek bagi dia. Yang elok bagi dia. Hakikat perasaan tu macam mana? Kita sendiri nak sifat satu persatu sebagai manusia ni tak boleh. Tapi hak kita tengok, senyum muka dia, nampak dia tak mikir banyak, nampak dia itu tak ada kuruh kering, nampak basah molek. Kalimah basah ni mana bukan mana curah air gitu, mana basah, mana kata supaya ada cahaya dia dan sebagainya. Itu kesan dia. Kesan daripada apa? Kesan daripada perasaan. Min sifatil jasad. Daripada sifat jasad, tubuh badan kita. Jasad ni benda yang boleh belah bagi. Boleh belah bagi. Itu panggil jasad pada asal. Susun daripada beberapa bahan. Kalau bahasa Arab panggil mahiyah. Susun daripada beberapa mahiyah. Mahiyah tu mahiyah ni. Jadi tubik jadi jasad.
Jasad mana benda hak stokar kita ni lah. Diri manusia tu lah. Main nak jabat salah sikit. Pegang tangan. Tu je lah pegang jasad tu. Pegang satu juzuk daripada jasad. Kira semua tu jasad lah. Dia katakan. Dia kata. Bikulli ajzaihi. Mana perasa tu. Pada sifat orang duk faham kata. Perasa tu semua daripada sifat jasad manusia ni lah. Orang duk faham kata semua tu. Bukan satu perkara dak semua. Berasa di tulang katik, berasa di daging katik, berasa di darah katik, berasa di orak katik, berasa di kulit katik. Orang faham lagu tu pada asalnya. Kenapa ada tu? Wa annahu mutasawin fi darajati ihsasihi bil asya'. Dan dia itu sama pada darajat berasa seseorang manusia tadi itu dengan beberapa perkara. Dengan beberapa perkara. Memanglah kalau kita perasa kita setuhkan diri kita dengan benda hak sejuk, kita berasa sejuk. Kalau setuh kepada benda hak panas, dia berasa panas. Kalau kita setuh dengan benda yang tajam, kita berasa kata pedih, luka dan sebagainya. Lakin akan tetapi ilmu apa? Lakin ilmu tasyrih al-hadis jaa bihaqiqatin jadidatin. Akan tetapi ilmu pembedahan yang baru, makna kata kalau dalam bahasa siapa panggil ilmu chanasut. Chanasut makna kata ilmu pembedahan, ilmu kalau kita nak hurai jadi nampak, ilmu yang halusi untuk nak kajikan itu masalah yang tertentu. Halusi. Ilmu hak baru lah. Sebab apa? Kenapa boleh kata ilmu yang baru? Kerana dulu tidak ada alat-alat canggih. Sekarang lah ni boleh tengok alat-alat canggih. So, umpama kita kata, darah seseorang yang ada dalam jasad, dia boleh tahu A ke B ke O ke berapa, dia tahu. Nampak tak tu? Seolah kata dulu ni orang tak boleh nak tahu situ. Darah ke darah lah. Tapi ia bagi. Darah gapo hantar ni darah gapo. Darah A ke grup A ke grup B ke. Ke gapo. Ke O ke lagu mana. Gitu. Dan penyakit. Afanallahu wa iyyakum. Masuk di dalam jasad manusia. Yang ada bakteria dia tadi itu. Kalau kita tengok dengan mata kepala. Dia tak nampak. Ya pasti kena ada alat dia untuk suluh tengok. Kata gapo ke hakikat dia tu. Rupa dia macam mana. Kita nak perobat lagu mana. Dia masuk tu. Dia keset terus kepada darah ke. Keset terus kepada orak ke. Keset terus pada tulang ke. Keset terus kepada jantung ke gapo. Dia kena tengok pula. Berbagai-bagai bahagian. Itu panggil alat canggih. Alat yang baru. Dinamakan ilmu tasyrih. Nah, ilmu tasyrih. Kalau bahasa Sia agak kan orang panggil X-ray. Cara kita X-ray diri kita tu masuk dalam alat canggih, tahu kata di diri kita di mana hak yang ada muskilah. Masuk tubuh tu masuk dalam alat dia, awak tubik mari. Maka boleh tengok dengan alat senjata tubik, alat dia itu gambar akan tubik, pukul tubik di dalam jasad manusia tu macam mana hak jadi. Itu adalah ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang sekarang ini, yang masa kita duduk ni. Ini taklah nak engkar malaikat, orang tak tahu gapo, orang tak ada ilmu pengetahuan tentang ini, kita nak murid dia tak boleh, dia tak tahu. Akan tetapi orang yang mempunyai thaqafah, ilmu yang sekelilingi, maklumat sekelilingi hidup dia, hari dia tu, bahasa siapa panggil kuamrurab tu, dia akan tahu. Nampak tak tu? Dia akan tahu. Ja'a data ilmu tasyrih al-hadis tu, ja'a bihaqiqatin jadidatin. Data dengan hakikat yang baru. Ilmu ni dia tak tahu sama. Mana dia dok ke depan sama. Bukan mana ilmu yang hadap ke belakang. Nampak tak tu? Kita nak buat lagu mana? Ilmu tadi itu, diri kita kena faham kata, apabila kata kita ahli ilmu, mana kata kita kena tahu hak baru sama.
Hak baru tu tak pasti kata ilmu tu baru ada, bukan. Terkadang ilmu tu baru dapat, bahaya tu dah ada dah. Nampak tak tu? Terkadang baru ternyata bagi kita. Dulu kita tidak tahu, kan ni kita tahu. Ya kena pergi ke depan sama. Bukan makna kata kita nak hundur ke belakang. Sekurang-kurang jangan hundur. Duk tempat tu lah. Kif makanak. Duk tempat kita. Duk tempat tu lah. Kalau hundur, dia jadi mundur. Tu ilmu al-Islam. Sebab tu kena baca, tanya, buat kajian, buat periksaan dan sebagainya. Kana nas jami'an. Didapati manusia semua tu yajhalunaha. Yajhalun tak tahu. Yajhalun kalau bahasa kita orang ni jahil. Jadi nampak kasar kalau bahasa Melayu kita. Tapi bahasa Arab kira yajhalun lah. Kita tak orang tu tak tahu. Tak tahu tu hakikat jahil dah. Tapi bahasa tu jadi rengih sikit. Rasa kata tak ada berat mana. Nampak tu tak? Yajhalunaha hiya. Apa hak manusia kebanyakan tak tahu tu? Anna marakizal ihsas bil alami wa ghairihi innama tatarakkazu bil jildi bikammiyatin kabirah. Bikammiyatin. Bukan kammiyatin kabirah. Arab amiyah dia pakai baris bawah. Dikah tu kim. Kalau bahasa fusah, kammiyah. Nampak tu tak? Bahasa Arab fusah, anta. Kalau bahasa amiyah, inta. Yukut tu. Yang banyak ke orang tak tahu tu apa? Bahawa sesungguhnya marakiz. Jamak pada markaz. Marakiz mana pusat. Pusat perasaan dengan alam. Alam ni makna kata benda yang sakit. Pusat perasaan dengan kesakitan tadi itu ataupun lain daripada itu. Ada sakit, ada berasa tak sakit. Ada sedap, ada berasa tak sedap. Ada pedih, ada berasa tak pedih. Dan sebagainya. Hak tu makna kata wa ghairihi. Pusat perasaan tadi itu dengan sakit ataupun tidak tu innama tatarakkazu bil jildi. Dia itu tergantung di kulit. Tergantung di kulit. Bikammiyatin kabirah. Dengan qadar yang banyak. Mana perasaan tadi itu duduk di kulit. Masya Allah sungguh. Lalu setelah lagi ia akan bawa datang misal kepada kita. Supaya apa? Supaya nakwi kita itu boleh tahu seperti kita tahu maridah. Boleh kita rasa seperti kita rasa dah. Supaya apa nak royak? Supaya nakwi khabar. Terkadang benda yang duduk di sekelilingi kita tetapi kita tak khabar. Tak pandai nak kira, tak pandai nak waktu baik pedah sendiri. Pasti kena ada orang tunjuk dan hajar. Ada. Sebab tu ulama kita yang tulis yang nak tunjukkan hajar kepada semua umat Islam kita. Bukan sekadar orang Melayu sahaja sebab dia tulis dengan bahasa Arab ni. Bahasa Arab apa panggil bahasa alamiah lah. Bahasa ke dunia jugalah. Bahasa besar jugalah. Orang hak reti tu memanglah. Orang putih hak reti Arab pun ada. Orang Melayu kita hak reti Arab pun ada. Orang Arab tu pasti itu memang dah tu. Dan setengah-setengah pada orang Cina dan orang apa. Dia panggil tulis dengan ilmu hak pesing alamiah. Mana kata hak merangkungi semua dah. Hatta sehingga mana? Annal insan bahwasanya manusia tu la yash'ur. Manusia tak akan rasa. Lahana bi alam dengan pedih, sakit dan sebagainya wa khazil huknah dan kena cocok. Huknah ni mana cocok? Al-ibrah. Jarum tu lah. Nampak tak tu? Hak jarum tu. Jarum ni kita pernah berlaku kan masa COVID kita sekarang lah ni 19 ni corona kita ni setiap negara negeri ya ada balik kerajaan dia itu talab tutup daripada anak-anak rakyat dia tu suruh ambil dengan vaksin. Suruh cocok. Nampak? Maka cocok tu guna apa? Guna alat al-ibrah. Ibrah ni mana jarum. Huknah ni makna kata jarum yang mempunyai obat di dalam. Itu mana huknah. Nampak tak tu? Jarum ke? Jarum di kepala dia ni. Ini adalah di ibu dia ni adanya obat di dalamnya. Penawar di dalamnya. Ya heret naik mari.
ya pocok masuk di dalam diri seseorang manusia tu melalui apa? Melalui kulit. Melalui apa? Melalui kulit. Maka kita ada juga di kalangan manusia kita ni hak takut ke jarum, bukan tak ada. Ada. Hak tak takut pun ada, hak takut pun ada. Nampak tak tu? Baik. Setiap orang kebanyakan 90% ni kena lepas daripada orang pocok. Masuk penawar di dalam jasad kita. Apakah ulama kita nak rayak di sini? Nak kita nampak kata hak Tuhan rayak ni dengan ilmu kedoktoran hak baru ni tidak jadi berlawan di antara dua ilmu itu. Tak. Faham tu tak? Dia kata idza adkhalat ataupun udkhilat, apabila dimasukkan jarum itu fi jismihi. Fi jismihi. Di dalam jisim dia, mana di dalam tubuh seorang itu, illa inda dukhuliha fi mantiqati al-jild. Malaikat nak masuk tadi tu kena masuk dari balik pintu mana? Pintu kulit. Manusia kita ni ada kulit seluruh tubuh dia tu ada kulit belakang. Nampak tu tak? Hak kasar-kasar di tangan, di lengan, di kaki, di paha, di belakang, di dada, di gapo ada kulit belakang. Nampak tak tu? Di muka pun ada kulit juga. Dan kulit muka dengan kulitnya paha kita tu orang panggil ia dekat. Sebab tu kalau ada aksiden kot mana afanallahu wa iyyakum ajma'in daripada itu balaptaka, doktor akan ambil kulit di paha kita tu lagi bubuh tapung situ tu. Tu nak ayat kata ilmu kedoktoran tu dia hadap ke depan banyak sekarang lah ni. Boleh nak buat tu, boleh nak buat ni. Hak tak boleh buat dua perkara je. Tak sewi tua, tak sewi mati. Hak tu tak boleh buat. Hak lain golek ke lah. Kita tengoklah dalam berita, dalam surat khabar, di dalam maklumat internet ke dalam gapo. Pernah benar hari ni orang duk kecek tentang masalah tu. Baik, kita nak kembali klik di tempat kita ni. Mana kata dia nak masuk kena melalui gapo? Melalui kulit. Golek ke orang cocok di bau sini ke? Ataupun di bawah daripada pinggir kita. Maka kena lalui gapo? Kena melalui kulit. Kulit melalui kulit. Kemudian cuba kita perhati. Allah Ta'ala rayak kata kulit itulah tempat perasaannya. Maka apabila lepas daripada kulit ia tak berasa dah. Sungguh tak sungguh? Tak sungguh kot mana? Jarum ni panjang ni kalau kata kira panjang ni, jari hamba ni panjang ni. Dia buat masuk pergi sekat ni. Ni buat masuk setengah ni. Di dalam tubuh kita. Soal katakah berasa sakit itu berasa di mana? Berasa di mula-mula yang nak cocok masuk tu. Apabila ia masuk di dalam daging kita, adakah kita berasa sakit? Tak. Rasa biasa. Mula-mula nak cocok tu berasa sakit supaya semut ketik ke hengga ketik ke apa kata gila. Apabila ia masuk dalam daging, ia tak sakit pun. Ini adalah ilmu kedoktoran. Balah tu umpama tu ilmu ketuhanan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan rayak dalam Al-Quranul Karim pun seperti juga. Cuma kebanyakan orang kata kalau sakit sampai ke dalam isi dalam tu. Nampak tu tak? Perasaan sampai ke dalam isi dalam tu. Tak, bukan lagu tu. Bukan umpama itu. Akan tetapi ia kata lakinnal Quran liyadhkur hadhihi al-haqiqah. Akan tetapi Quran ni sebut ini hakikat qabla ulama'i tashrih fi qarnil 20. Akan tetapi Quran ni sebut hal ini, keadaan ini, perasaan ini, hakikat ini belum daripada ulama pembedahan, ulama X-ray, ulama ni hak sakut paut duk kaji tu belum daripada korong yang ke-20 lagi. Qarnil 20. Kita duk sekarang lah ni qarnil 20. Makna kata duk dalam korong yang ke-20. Tak gitu? Siapa dah kita ni umur duk sini ni? 2021 dah tahun ni. Tak gitu. Lepas mari 20 tahun dah. 21 tahun. Taklah berapa hari lagi nak masuk tahun baru pula. Tuhan rayak belum daripada korong kita duk lagi. Sebab orang mari tahu tu belakang ni ya. 19 lebih-lebih ni ya.
Dekat dengan korong al-ishrin. Setengah kata tak, korong ishrin. Korong 20 apa 2020, 2001 ha tu. Baru-baru tahu ilmu ni. Baru jadi ke depan, baru jadi terbuka, baru jadi nampak jadi jelas. Belum daripada ni tak. Tu nak kita faham. Ni Tuhan nak ayat kita. Tuhan ayat hal ni dalam Quran lama mak kita. Tapi dia ayat tentang hal ahli neraka. Tuhan ayat keadaan ahli neraka. Tapi nak kita sebagai orang manusia mikir kata buat apa Tuhan boleh buat umpama tu. Ayat mana? Tengok pada ayat suratu An-Nisa. Suratu An-Nisa. Tuhan kata qala subhanahu wa ta'ala innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya mereka yang kufur. Kalimah kufur kita tahu dah kata mana? Mana kata dia tak mau nak keluar diri dia daripada kegelapan. Sebab kuf bermakna zulm. Zulmah, gelap. Dia tak mau nak duduk di dalam cahaya. Dia tetap nak dudukkan diri dia di dalam kegelapan dengan pilihan dia. Itu kufur. Itu tak? Pada lurah asal kufur-kufur ni makna kata satara. Satara. Satara ni ulama' ahli tafsir dan ahli lurah bahasa Arab ni yang nak kita faham, merangkungi dan mendalami tentang kalimah kafara ni, dia buat misal. Dia buat misal nak kita nampak kata kalimah kufur ni seolah kata kita datangkan biji masuk di dalam tanah, kabar kita tutupkan tanah itu akan biji itu, tunggu dia itu nak tumbuh. Maka kalimah ambil biji dan kita tutupkan, bubuh di dalam lubang yang kita gali naik mari, kami kita tutup pula dengan tanah. Tutup dengan tanah perbuatan itu panggil kafir. Kafara tu. Tutup. Tutup akan apa? Tutup akan iman. Maka mereka yang kufur dengan apa? Bi ayatina. Dengan apa? Dengan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala. Bi ayatina ay bi ayatina, dengan keterangan kami, keterangan Allah lah Subhanahu wa taala. Keterangan Allah taala ada apa tu? Al-Quranul Karim. Diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Dan keterangan yang keluar daripada lidah Nabi alaihi salatu wasallam dan perbuatan dan akuan, semua tu panggil keterangan Allah taala belaka tu. Lepas daripada kewafatan Rasul, ada warasatul anbiya wa khija gati akan Rasul alaihissalam, akan itu pekerjaan. Lalu Tuhan janji, saufa nuslihim narah. Selagi akan kami itu membakar mereka di dalam api. Allah. Nuslihim. Kalimah bahasa Melayu kita tempat teh kita duk kecek, selagi aku nak selai puakmu, selai. Kecek selai. Bahasa Melayu kita, hak tempat teh kita. Bahasa Quran ni makna kata nak membakarkan mereka. Nak membakarkan mereka di dalam api neraka. Masya Allah sungguh. Kenapa? Jazaan bima kanu yaksibun. Jazak balasan bagi mereka itu kufur. Ya kufur. Ya tak sih. Pilihan dia tak ada siapa duk paksa. Ya nak kufur. Boleh. Rupa lagu mana orang kafir apabila masuk neraka? Ini Tuhan ayat. Ini Tuhan ayat kepada kita. Katakan, kullama nadijat juluduhum. Tiap-tiap kali kulit mereka masuk. Allah. Kulit mereka itu masuk dan hangus. Nadijat juluduhum. Mana kata nadijat mana masuk asal. Hangus. Cuba kita khayal di dalam akal fikiran kita. Kita bakar satu kertas daripada mahiyah. Mana kata daripada bahan asal kertas itu daripada kayu. Kamu diproses jadi kertas. Cuba kita bakar dia jadi gap. Ia akan jadi hangus.
akan tukar daripada kertas itu akan jadi habu. Tak gitu? Baik. Maka Allah Ta'ala nak khabarkan kepada kita, ayyuhan nas, wahai manusia, kata orang yang masuk neraka, kerja masuk neraka, kerja Tuhan. Tak ada siapa boleh nak menurunkan orang tu dan orang ni lain daripada Allah Ta'ala khabar sendiri ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Lain daripada ni kita tak usah pandai-pandai. Orang ni tak boleh. Sekadar bab masuk neraka ni mana kerja Tuhan. Hak nas mari okey. Nampak dah tu hak nas mari pada Alkitab dan Sunnah kata orang tu dalam neraka seperti Firaun dan sebagainya, hak tu tak apa. Ya. Lain daripada tu sah kecek. Dia bukan kerja kita. Apabila jadi hanguh kulit, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah, Allahumma ajirna ajma'in minan nar bifadlika wa mannika wa karimika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Hanguh kulit. Jadi hanguh. Jadi nyala. Jadi seperti tukar kulit dia tu kepada tak ada kulit dalam kecek mudah-mudah sebab hanguh masak dah tu. Apabila gitu, Allahu Jalla Jalaluh kata, baddalnahum juludan ghairaha. Ni. Kami akan tukarkan kulit mereka itu akan kulit yang baru. Tukar semula. Terkadang kita perhati baik. Ayat ni terkadang ada orang yang mentafsirkan jadi gelecoh dalam masalah faham. Gelecoh faham macam mana? Cuba kita tengok daripada ahli-ahli tafsir yang muktabar, yang sedega-sedega, yang diterimakan oleh ahli Islam. Bagaimanakah Allah Ta'ala nak tukarkan kulit yang baru? Sebab kulit yang baru tak ada buat kerja salah. Kulit yang baru, ia tak ada salah gapo. Kulit hak dulu tu lah yang salah sebab tu Tuhan bakar. Setengah-setengahnya pergi pehekut tu. Bukan ke semua. Maka alim ulama daripada kalangan ahli tafsir tu juga rakyat kata bukan maksud gitu hak Tuhan nak. Maksudnya kulit tular tu juga. Tetapi Tuhan kembali kelik semula. Makna kata baddalnahum juludan ghairaha. Makna ghairul marratil ula. Bukan makna kata kulit hak lain, tak kulit hak tu. Kulit tular tu bukan kulit hak lain. Masalan, kulit ni misalnya. Tuhan makan kulit ni. Hanguh. Dan jadi masak. Heran tu? Kemudian Tuhan mengiadah kembali ke kulit tular ni. Hak ni, hak kita ni. Kulit tular tu pula. Kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat. Buat apa? Ilaknya, sebabnya, liyadhukul azab. Supaya mereka itu rasa akan seksa. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Bukan makna kata apabila bakar, hanguh, habis kulit tak rasa dah lah. Tak. Tuhan kembalikan kulit pula. Kulit yang kena bakar tu, kulit tular tu lah. Kulit yang pertama tu lah. Jadi kulit semula. Misal lagu mana? Misal lagu tu. Misal soal lagi boleh? Tak boleh. Seperti diri kita mati, kemudian dikembalikan. Kemudian Tuhan mengembalikan diri siapa? Diri kita ni kan. Seperti tu. Bukan diri hak lain, hak tu hak tular ni kan. Cuma dalam keadaan kembali kelik mari untuk terima balasan kekal. Hak ni Tuhan jadi daripada tanah, tubik mari kepada dunia ni dalam keadaan tak kekal. Dia beza situ ya. Tapi kalau tanya diri dia tu, diri manusia tu lah tu. Zaid bin Abdullah. Abdullah ibn Umar. Tak ada orang lain. Orang tular tu. Juga masalah kulit ni. Kulit tular tu lah. Bukan kulit yang lain. Kerana apabila kita mengaji di dalam ilmu tafsir, ada alim ulama kita tak kata, peringatan kata, faham molek sini nah. Takut jadi gelecoh. Takut jadi faham kita itu tak betul dengan maksud yang Allah Subhanahu wa taala itu kehendak. Kalau tak gitu gak jadi punahlah. Ulai pula, ulai. Apa Tuhan nak ulai tu? Liyadzuqul azab, supaya nak rasakan seksa. Apa Tuhan kena ulaikan kulit?
tu nak royak kata kulit tu tempat rasanya. Supaya dengan ahli sains, kedoktoran hari ini, hak kemajuan hari ini, ilmuwan hari ini yang sampaikan kepada itu hakikat dan natijah. Tu. Kalau gitu Tuhan royak bila ni? 1400 tahun mari dah. Orang baru boleh kaji sekarang hari ni baru boleh kaji kata gapo? Kata hak Tuhan royak ni betul. Ada mereka yang beriman, ada mereka yang kekal dengan kekufuran. Tahu, tapi tak beriman. Ada. Di kalangan ahli hak kaji-kaji itulah, itu nak kita faham jadi jelas, kata apa yang Allah Subhanahu wa taala royakkan kepada kita ini adalah benar. Adalah betul dengan hakikat kedoktoran, keduniaan, kemajuan dan sebagainya. Kalau gitu kitab kita bukan kitab kemunduran. Bukan kitab ilmu hak pasal lama, pasal kata kena duk baru semula behar dia tu dak. Behar tu lah tu. Behar tu lah tu. Kenapa boleh jadi umpama itu? Lagi kita Tuhan nak ayat kepada kita sendiri. Nak kita puas hati. Dengan apa hak ia royak sendiri, bukan kalam Allah, bukan kalam orang tu orang ni, kalam Tuhan sendiri. Alim ulama kita bawa data supaya nak kita dengar hak Tuhan sendiri daripada Allah Taala sendiri. Tak ada nak ayat daripada orang tu dan orang ni. Lagu mana tengok. Inna Allah kana azizan hakima. Allah Tuhan katukkan menyudahikan ayat yang ke-56 daripada surah An-Nisa ni dengan Inna Allah kana azizan hakima ni sesuai dengan apa? Sesuai dengan maqam. Aziz mana sangat perkasa. Yang tak ada siapa-siapa boleh melemahkan Allahu Jalla Jalaluh. Dan Hakim. Hakim mana kan? Hakim ni mana kata Tuhan ni sangat bijaksana. Supaya nak orang hak tak beriman tu, orang kufur tadi itu, gapo? Jadi rasa sungguh. Mung kufur sepanjang hidup pemung 70 tahun masalah. Tapi aku nak kembalikan kulit mung tadi itu setiap kali apabila kulit mung hangus, kulit mung tu jadi masak, tak berasa gapo dah, aku nak kembali klik semula kulit mung. Rasa pula sekali yang kedua. Kalau Tuhan tak say kembali, Tuhan nak rasa sokmo gitu, boleh tak? Boleh. Akan tetapi Tuhan nak buat gini, nak buat kita sebagai manusia itu mikir boleh. Kata kejadian aku, ni kejadian aku. Ini kejadian aku. Bukan lain daripada ni. Faham tak? Itu. Maka dia nak tafsir kata, annal ihsas, bahawasanya perasaan itu bil alam, dengan sakit, wal azab, seksa, yatarakkazu fi juludihim. Makna kata dia berlaku di kulit mereka. Berlaku di mana? Berlaku di kulit. Tuhan tak ada rakyat kullama nadijat juluduhum baddalnahum gabak lahman ke au idhaman ke tukar akan daging mereka, akan tulang mereka, dak baddalnahum juludan, jamak pada jild, kulit-kulit mereka sekali pula. Allah sekali pula. Nak kuasa ke? Ya Tuhan bukan kita. Nah, daripada tak ada kepada ada lagi boleh, pahak ni biasalah. Kuasa biasa. Qala hiya alayya hayyinun. Di atas aku ni perbuatan lagu tu hayyin, mudah sangat. Jadi tak hafal sungguh kita. Kadang-kadang kita berasa kata payah tapi Tuhan mudah. Sungguh tak? Sungguh. Annal ihsas bukan ihsan. Ihsas bil alami wal azab yatarakkazu fi juludihim fa idza nadijat, maka apabila masak ataupun hangus kulit-kulit itulah, istarahu min azabin nar, mereka itu boleh slow sikit daripada seksa api neraka. Slow sikit. Allah slow sikit. Yukhaffif anna yawman minal azab. Nawawi kata ringan sikit, tapi tak. Tuhan tukar pula. Lepas tu Tuhan tukar pula. Lakinnal alim al khabir, akan tetapi yang alim, yang mengetahui, yang sangat mengetahui lagi bijaksana bi khalqihi, dengan hamba dia,
Ya'lam, tahu. Zalik, tahu demikian itu. Tahu kata apabila kulit itu jadi hangus, jadi masak. Salah kata sakit itu tak ada. Tuhan itu tukar pula. Wa yukhbiruna qabla an na'rifahu. Allah Ta'ala khabarkan kepada kita belum daripada kita nak tahu lagi. Sungguh. Ilmu ni hak Tuhan mengajar. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan, hajar manusia hak manusia tak tahu. Wa yaqul, maka katanya Allahu Jalla Jalaluh, innahu sayubaddilahum juludan. Sayubaddilahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya Allahu Jalla Jalaluh akan selagi akan nak tukarkan bagi mereka itu ahlan nar, kulit-kulit mereka lain daripada kali yang pertama. Kulit tular tapi bukan kali pertama. Nampak dah tu? Kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat. Kata gila tak habis-habis kan? Supaya nak wirasa seksa. Sebab itulah kita terkadang berasa kata tak beriman kepada Tuhan ni, kita berasa tak. Hari yang kita duduk ni kan, ada beberapa orang yang mari ni kita dengar dengan telinga kita sendiri dan sebagainya. Mai hidup sesing mengadu ataupun kecek dengan cara berasa tak puas hati dengan ajaran. Kita tengok orang tak ada beragama seni, tengok kata. Dia nak buat gapo apa boleh. Dia nak menego pasal mana apa tak apa, dia nak buat gapo apa tak apa seni. Dia kata gitu. Orang masa kita sampai situ dah nah. Kabar katik kita pun dakwah ni sampai situ dah. Mikir tu. Kita orang berpegang dengan agama lagi, alhamdulillah lah. Thabbatanallahu wa iyyakum hatta nalqaka ya rabbana ya sami'ad du'a. Pohon kepada Allah Ta'ala mentetapkan iman kita sampaikan kepada hari itu. Sampai kepada hari yang kita nak jumpa dengan Tuhan keadaan kita orang beriman. Tapi setengah-setengah daripada saudara kita. Mak pak dia orang Islam, tok nenek dia orang Islam, kecek bahasa tulah, bangsa tulah, supaya. Tapi dia kecek mengeluh. Masa tak, seni demo tak ada. Nak buat gapo apa boleh, nak menego lagu mana apa boleh, nak cari duit macam mana apa boleh. Payah duk dalam Islam kayak gitu, pun tak boleh gini, pun tak boleh gitu, pun tak boleh gini, pun tak boleh. Itu dia. Lalu kita pun nasihat kepada dia. Kita nak duduk berapa hari dalam dunia ni. Hak kita buat tadi tu, hak Tuhan suruh, hak Tuhan apa nama ni. Mana kata kita pun tak ada apa-apa, gapo. Tuhan nak kepada kebaikan bagi kita, sebab tu dia tak sewi gini sebagainya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Ta'ala tak senawi kita jadi susah, tapi nawi kita tu jadi molek. Nawi kita tu jadi baik, nawi kita tu jadi cuci. Situ ya. Tapi dengan sebab ia tak faham, dengan sebab suasana tarik ke, dengan sebab cara mikir dia tu mengheretkan dia sehari ke sehari, seminit ke seminit, sejam ke sejam, sehari ke sehari, seminit ke seminit, membawa pada akhir dia berasa jemu. Dia berasa jemu dengan agama. Nasallahu Ta'ala as-salama wal afiyah. Sebab tu kita ni lah gitulah. Kena pakat-pakat lah. Pakat-pakat tak padan ni kita hidup 70 tahun. Tapi apabila seksa Tuhan ni berulangi setiap sekali kulit kita habis hangus gaji, Tuhan ulai pula. Tidak habis-habis. Yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum azabun muqim. Berapa kali dah kita dah dengar? Kena dengar pula. Bagi mereka itu, puak tu nak keluar tu baik tak sedap dalam neraka. Nak sedap dalam neraka, nak keluar tu baik pada api neraka. Akan tetapi Tuhan tahu. Bagi mereka azab yang tetap. Tetap mana? Khalidina fiha abada. Sabarlah. Nah, bawa iman molek, bawa Islam molek. Sabar. Hari ni banyak dakwah dalam telefon ke berita tu ke penuh iman, penuh Islam, penuh cara mikir, penuh bilici. Malaikat mereka yang Allah Ta'ala tetapkan. Kalau tidak Allah. Terutama anak-anak muda kita, okey? Nah, anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, budak dewasa, utama perempuan, lelaki pun sama ya. Nah, kita kena pakat. Bina daripada keluarga tu lagi, mak pak tu. Kena tengok jadi molek.
Bukan dah lepas ke ustaz sekarang. Ustaz ya ada amanah dia. Nampak dah tu? Tok Nebel, Tok Meni ada amanah dia. Nayuk abata, nayuk tu, nayuk ni. Ada amanah dia. Rais tu, rais ni ada amanah dia. Sampai ke atas. Kena tanggung, kena pakat. Supaya apa? Ni, tak sewi, kena ni. Kena ni tak pandai. Nampak tu tak? Tu. Lalu tanya. Sikit dah insyaAllah. Fahal kana li Muhammadin alaihi salatu wassalam ajhizatun tashrihiyatun khassatan bihi dunan nas? Maka adakah didapati bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam satu alat canggih ataupun alat pembedahan yang khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang lain tu tak ada? Tak. Nabi kita pun tak ada. Tak ada apa, tak ada pun alat canggih apa. Bah kaya ummi. Apa mana ummi? Tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi kenapa kecik satu pun kena, dua pun kena. Bila lah dalam Quran tu kena belaka. Hadis yang keempat daripada hadis Arba'in Imam Nawawi, daripada Arba'in Nawawi tu ke? Hak jadi asal kejadian manusia tu. Doktor, ilmu kedoktoran tu betul. Salah satu. Jangan kata dalam Quran, dalam hadis tu pun betul dengan ilmu hak kedoktoran. Orang hak tak khabar je khabar. Kalau dia tak khabar dia pusing mabuk gitu, dia tak khabar sungguh tak tahu buat gano juga. Nah, dia tak tahu buat gano. Tapi tak apalah, kebanyakan alhamdulillah hari ni pakat ramai dah. Pendakwah kita apa kita nak usaha lagi. Kita kira balik kata pendakwah tu ramai. Tapi benda yang kita kena islah tu banyak lagi. Banyak lagi kerja masyarakat tu banyak lagi. Tu kerja bagi orang yang pegang jawab amanah Allah. Dan orang yang kerja agama ni saya yakin kata bukan duk seni. Bukan duk ada kemewahan, bukan duk adanya hati itu terbuka sangat. Ya ada beberapa cobaan dan itu dan ini. Sebab tu kita husnuzan terhadap mereka. Berdoa kepada mereka. Bantu mereka. Hati kita sekali dengan mereka. Itu makna kata salah satu daripada kita bercapur tangan di atas kita itu nak tarikkan umat masyarakat kita ni hadap kepada kemuliaan. Kalau tidak kita pejam mata, hak kita tak selamat. Apabila kita nak menangis pula kali yang kedua, apabila anak cucu kita tak masuk syurga sekali dengan kita. Kita pahala syurga anak cucu kita masuk dengan aku. Sebab apa? Sebab kita tak ada wang pen bagi dia. Kita tidak tak asas bagi dia. We kenal Tuhan seperti kita kenal. We ibadat kepada Tuhan seperti kita ibadat. We buat baik seperti kita buat baik. Sebagai tok nenek moyang ataupun ibu bapa ni. Kalau tidak saja. Tu. Am hazihi ayatun min ayatillah. Ataupun ini salah satu daripada tanda kebesaran daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kuasa Tuhan. Ayat. Tashhad. Yang menyaksi bahwasanya annal Qur'ana kalamullah. Bahwasanya Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Qad nazala bi'ilmihi. Allah Taala waktu dengan ilmu. Tu ayat dah kata ayat tadi tu kan lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi kami waktu angkat Al-Quran itu dengan ilmu. Waktu orang ilmu sungguh. Waktu orang bawa datang ilmu sungguh. Waktu orang ilmu tu. Tu makna kata qad nazala bi'ilmihi subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqallahu al-azimu al-qail. Benarnya Allah Ta'ala yang maha agung besar yang berkata, yang berfirman. Kata mana? Kata dalam surah tu Fussilat, Tuhan kata ayat yang ke-53 tu Tuhan kata sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Tuhan datangkan dengan sin sini. Apa Tuhan tak kata sawfa nurihim. Tuhan kata datang sanurihim. Datang dengan sin lil qarib. Sin al-mustaqbal, benda lagi akan datang tapi dekat. Tak kata dengan saufa. Apa?
kata setengah-setengah daripada alim ulama tafsir kita, nak ayat kata umat kita ni adalah umat akhir. Nak saufag apa nama lagi je dekat nak kiamat nak habis dah umur dunia ni. Maka kebelakangnya ni akan nampak. Ni Bukit Emas di Furat tak ada timbul lagi. Hatu pun duk habis hawa dah duk serok minyak kot negara Timur Tengah dan sebagainya daripada orang yang tak beriman. Ia akan benar. Hingga pohon kayu hak berduri tadi itu, wak ia pakai kutik tanah belaka, cuba kita pergi tengok tempat-tempat dia ataupun kita cari ilmu-ilmu sakut paut dengan itu tu. Ia akan tahu kata mereka itu beriman pada hakikatnya dengan apa hak Nabi kata. Tapi mereka itu kufur sebaliknya sebab mereka itu tolak iman itu dengan kekufuran yang di dalam itu ada takabur. Tak saya terima. Tapi buat sebatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata royak buat. Tapi nak mengaku tak. Payah juga orang kita ni. Sanurihim selagi akan kami memperlihatkan kepada mereka itu manusia tanda-tanda kekuasaan kami di merata tempat. Fil afaq di merata tempat. Katanya alim ulama daripada kalangan ahli tafsir, bukalah tafsir mana-mana pun. Dengan cara umum kita kecek gitulah. Tapi kalau nak cari hak kita kecek tu ada satu persatu senarai. Daripada ulama ni. Tapi apabila kita kecek pada maqamul umum, tempat hak umum umpama ni kita kecek alim ulama kita kata. Tapi kalau nak tanya pia yang kata lagu ni satu persatu kita duk royak dalam madah tafsir tu habis hawa dah. Tak gitu. Tu. Fil afaq mana kata kan? Di merata tempat. Tak kira di mana-mana. Tuhan akan zahir di atas bumi, di atas udara, di atas langit, di atas biten, bulan, mata, banyak. Wa fi anfusihim. Dan pada diri kita sendiri. Dalam diri kita ni, kita duk ngaji ni, bak diri kita ni, kulit duk kita ni. Nampak tak tu? Kulit duk di diri kita ni. Dan pada diri mereka sendiri, hingga mana? Hingga ternyata, nak nyata jelas kepada mereka manusia bahawasanya Quran itu adalah benar. Nak ayat Quran hak depan kita orang Islam dok bawa ni benar daripada dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang kita sendiri tak juga nak faham seperti Tuhan nak. Tak juga nak faham seperti Allah Subhanahu Wa Taala itu nak kita faham. Tak ada arah. Sebab hidayah besar sekali duk di tangan Tuhan, kita nak buat apa tak boleh. Tok guru ni ya royak ya, tapi nak menggerakkan hati tadi itu makan sungguh dengan isi kandungnya hak agama ni ya Tuhan pula. Tu kemudian ya duk di Tuhan satu, duk di kita pula satu. Jadi dua syarat apabila kita nak Tuhan beri. Apabila kita tak seh, Tuhan tak sewi. Ya situ pula. Dengar belaka terkadang hak kita duk royak ni pakat tahu belaka dah. Nampak? Pakat tahu belakang tak ada dok jadi. Pia tak tahu pun benda-benda lagu ni. Pakat tahu belakang dah. Akan tetapi, dia nak serah masuk ke dalam hati kita tu satu lagi pekerjaan yang kita kena tahu. Al-khulasatu, khulasah. Dia kata, tadammana al-Qur'anu haqa'iqa lam ta'rif illa ba'da kurunin min nuzulihi. Masya Allah. Mana dalam Quran kita ni mengandungi hakikat-hakikat, benda-benda yang tak menzahir, yang kita itu tak mengetahui. Malaikat setelah daripada berlaku beberapa kurun, beberapa ratus tahun setelah daripada Al-Quran itu turun. Seperti masalah marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nabi SAW tak pernah belayar air pun. Sampaikan kepada tempat di antara air sungai dengan air laut, kemudian Nabi kita tunjuk sini. Nabi kita tengok, kemudian Nabi klik meroyak kepada orang Mekah, orang Madinah. Tak. Nabi tak pernah.
Akan tetapi dia rayakkan dengan kalam Allah Ta'ala kepada ini ummah. Akhir, pada korong yang kita duduk ni, atas pada kita sikit, orang tahu. Kata ni sungguh. Air ni tak campur dengan air ni. Beberapa ijaz. Beberapa perkara yang kita itu boleh tengok. Ini for ahli sains orang Islam kita, ya kaji berbagai-bagai ni masalah ni. Seperti Dr. Zaghlul Najjar tu kan, salah satu pada ulama Mesir tu, yang kaji bab langit, yang kaji bab bukit, yang kaji bab bintang, yang kaji bab bulan, yang kaji bab air, yang kaji bab tanah, yang kaji masalah jasad manusia, yang kaji masalah kulit, yang kaji masalah udara, habis licin. Kaji daripada Al-Quranul Karim. Waktu baik mari kepada ummah. Biarlah bahasa tu payah sikit sebab ia guna bahasa kedoktoran, bahasa medik tu kan. Bahasa sains ke apa nama tu, ya bahasa yang payah lah sikit. Terkadang kita tak mahir dalam bahasa, terkadang ia royak tu kita tak boleh nak faham. Ilmu tu ya atas lagi pada hak biasa tu kan. Ya biasalah tu. Akan tetapi tanya kata ada ulama kaji, tanya. Bukan sikit, banyak. Minha setengah daripada barang yang hakikat hak kita baru nak tahu tadi itu, ma akhbara bihil Qur'an, barang yang mukhabar dengannya oleh Al-Quran. Khabar apa? Min dhiqi sadrin may yartafi'u ila fis sama'. Barang yang mukhabar dengannya oleh Al-Quranul Karim daripada sepeknya dada. Sepeknya dada. Apa mana sepek dada? Payah nak bernafas. Susah nak bernafas. Afanallahu wa iyyakum. Orang tak boleh nak tahu kata nikmat kita boleh serap udara Tuhan ni setara mana malaikat berlaku muka ni. Kena pergi duduk hospital, kena pakai oksigen dan sebagainya, baru boleh tahu kata nikmat kita boleh bernafas ni setara mana. Ini terkadang kita tak terkabar, kita dah seruk hak Tuhan tak ada kena bayar walaupun 1 sen. Walaupun sekut sama, bahasa taning kita panggil. Walaupun $1 kita tak pernah bayar kepada Allah. Tapi nak kita itu, semaya di atas waktu dia. Nak kita itu berzikir kepada Allah, siang, malam, pagi, petang. Nak kita dengar ajaran Allah daripada Al-Quran Karim, guna telinga ni. Guna akan mikiran ni, mata kita ni, tenaga kita. Untuk sikit ya, sehari tu kepada agama boleh 2 jam pun tak apa dah. Kalau hipo-hipo mari tak sampai 3 jam, semaya subuh berapa minit? Terik sekali kita kata tak sampai 20 minit. Tapi kita terkadang undur juga daripada benda tu. Tak terkabar daripada nikmat hak Tuhan kita. Allahu Akbar. Jadi sepek dada apabila naik. May yartafi'u, mereka yang naik fis sama, naik ke langit. Naik ke langit mana kana? Allah ke atas. Tak sampai pun pada langit dunia. Kenapa? Langit dunia tinggi lagi daripada tu. Akan tetapi fis sama mana atas. Atas daripada alai hak kita, atau atas daripada bumi hak kita duduk ni. Ia akan kurang oksigen dia apabila kau naik, kau tinggi, kau kurang. Ni orang tak ada dia boleh engkar. Bahkan ahli sains sendiri tak boleh engkar. Benar sungguh. Muhammad mari dana. Orang tanya Muhammad mari dana. Dia kata betul gitu ya. Tu orang hak degil. Kita orang beriman bukanlah tu. Tahu kata hak ni hak mukjizat dia. Hak ni ilmu Allah Taala khabar kepada dia. Ada orang apa benar-benar lagu ni nak kita yakin kata khalidina fiha abada fil jannah tu sungguh. Tu lah. Timbangi hisab sungguh. Titi sirat sungguh. Neraka syurga sungguh. Tu lah. Sebab tu tulanya royak. Kalau lah sungguh hak ni pun sungguh. Wari apa gini? Karena nak jaga puak mana? Puak mulhid. Kita orang muslim, mukmin, tak apalah. Tapi mulhidun sekarang lah ni banyak. Aja di negara Arab ada lah ni sekarang. Daripada orang Islam asal jadi mulhid. Tempat teh kita ni tak kena nak tanya, ada banyak. Tapi tempat teh kita mana kata terkadang dalam
kapung kita, dalam suasana kita tak ada. Sebab apa? Sebab kukuh lagi agama. Tapi kalau pergi kok bandar-bandar kok ana, ya jumpa. Ayo dok main di atas udara, ada mana dakwah dia tu. Seruan dia nak jadi nak engkar Tuhan cara dia dak, ya seru orang pula. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah ada daripada ikhwah kita hak cara masalah ni. Nak isbat kata Allah Taala itu ada sungguh. Isbat dengan benda-benda kita sebut saat ini. Kemudian wa turakkizul ihsas bil alami wal azab fil jild, dan tepat jadi pusat perasaan dengan sakit ataupun seksa ada di kulit. Beripung di kulit seseorang manusia. Perkara ini ja'at ulumul qarnil 20 tuakkidu wa tusaddiqu ma ja'a fi kitabillah. Kemudian datang ilmu hak baru korong ke-20 ni menyaksi dan membenar apa yang datang di dalam kitab Allah Taala. Datang. Datang. Tapi dengan sebab suasana yang kita duduk ataupun khabar yang kita duduk dengar, keadaan yang kita duduk bergaul, kadang dia tutup benda-benda lagu ni. Yakin kita orang yakinlah kita orang beriman, kan, tapi jadi akan jadi kodok nipih. Kodok kurang, kodok nipih, kodok kurang, kodok nipih. Sebab itulah kita kena duk dengarlah ni. Kena duk dengar. تشهد هذه الحقائق التي كشفت تقدم علم اليوم عن صدقها أن القرآن كلام الله ووحيه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Menyaksi ini gapo? Ini hakikat. Gapo ini hakikat? Mana ilmu hak korong hak kita dak ada ni. Ilmu hak korong hak kita dak ada ni. Tak percaya kita kata. Cuba kita baca Quran dan kita dengar tafsir daripada alim ulama kita, kita mikir satu perkara saja. Hak sakut paut dengan ilmuwan ke hak baru ni, pak kita pergi tanya ke doktoran. Walaupun orang tu bukan orang Islam. Kita tengok dia nak jawab gana. Soal sepatah. Bila budak tadi itu ditiup roh kan masuk di dalam diri dia, hari yang ke berapa? Dia boleh hidup tu hari yang ke berapa? Kalau tiup roh, dia tak faham lagu tu. Kita faham lah. Dia boleh hidup tu. Boleh jadi orang tu. Boleh jadi sekalipun duduk dalam rahim ibu dia tu. Hari yang keberapa? Ukur tengok dengan Nabi Raya dengan dia jawab tu. Boleh tahu? Ini adalah benar-benar. Bagi orang yang tahu kata benar-benar, nak benar, ujian yakin benar tu, berhajat kepada kita kena mujahadah. Kena usaha. Yang ternyata mendahului ilmu sekarang ini daripada membenar akan ilmu tadi itu, bahawasanya Quran ini ialah kalam Allah Taala dan kiriman wahyu Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nabi kita alaihi salatu wasallam, iaitu Muhammad. Tak lain tak bukan hak tu. Nampak tak? Tak ada dah nak pergi lebih daripada hak kita dengar mari, hak kita ada beriman mari. Dengan itu kesimpulan kata, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala sungguh, adalah mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh, dan dia itu khabar benda hak sungguh, tidak ada pendustaan di dalam itu, kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diturun di atasnya iaitu semulia-mulia kejadian makhluk, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita bawa molek, kemping molek iman kita, jejak molek, jaga molek, sehingga kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kekal abadi di dalam syurga Allah Ta'ala, sebab kita dapat ganjaran dah. Hari ini banyak orang nak heret kita tubik daripada kita nak senang di hari akhirat nanti, nak senang duduk sini. Senang sini ni, ia akan hilang. Susah pun akan hilang, senang pun akan hilang, kaya pun akan hilang, miskin pun akan hilang.
Depan kita ada satu negeri, satu alam yang kekal abadi, maka kita gunalah akal fikiran kita. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, gunakan supaya kita nak pergi duduk di situ dalam keadaan yang senang ni dan kekal dan bahagia di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir perjumpaan kita ni. Lagi kita akan sambung pengajian yang ke-7 tentang Islam wal Iman. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mentetapkan iman kita, supaya kita itu dapat jaya di dunia dan di akhirat nanti. Seluruh diri kita, ahli keluarga kita, kawan kita, guru kita, orang yang kita kasihi. Dan jangan terlupa kita itu doa kepada Tuhan juga akak bala petaka selamat semua umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebarlah pengajian kita kepada seluruh umat Islam dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita iaitu kita membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita itu dapat berjaya sama-sama di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.